Baik, kita boleh mula ke? Kalau dah boleh mula, beritahu lah. Kalau dah boleh mula, sila bagi tahu lah. Boleh Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Jadi ya tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, saya kira pada malam ni saya minta izin kalau boleh untuk habis awal, sebab saya pun baru baik daripada sakit sebenarnya. Jadi nak cakap banyak pun sebenarnya saya tak berapa nak larat sebenarnya. Jadi saya minta izin lah kalau boleh untuk malam ni punya muzakarah kita habiskan awal, insya-Allah. Baik. Untuk muzakarah kita pada malam ini, saya ingin berkongsi beberapa pengajaran ayat yang saya ambil daripada suratul Anfal. Jadi tuan-tuan, puan-puan, boleh tengok Al-Quran di dalam suratul Anfal, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 3 ayat insya-Allah daripada surah tersebut untuk kita muzakarahkan secara ringkas pada malam ini. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Sadaqallahul Azim, Suratul Anfal, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat. Baik, malam ni kita nak muzakarahkan tentang ayat itu. Baik, ayat itu, dia berkaitan tentang apa? Baik, ayat itu dia berkaitan tentang soal iman. Ya. Dia berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Ya. Yang mana iman merupakan intipati kepada Islam. Dia apa-apa hal pun mesti Islam dulu. Kita tak boleh kata iman dulu. Dia mesti kena Islam dulu. Maka inti kepada Islam itu dua. Yang pertama iman, yang kedua ihsan. Sahnya untuk kita jadi orang yang beriman apabila kita jadi orang Islam dulu. Ya. Bagaimana kita nak jadi seorang mukmin yang baik kalau kita terlebih dahulu tidak menjadi Muslim yang baik? Ini yang saya sebut, iman penting, Islam pun penting. Cuma beza antara iman dan Islam, iman merupakan inti kepada Islam. Maknanya apa? Kita tak boleh kata seseorang itu beriman selagi mana dia belum Islam. Ya, tapi bukan semua orang Islam tu beriman. Walaupun iman itu intipati kepada Islam, tetapi belum tentu orang yang sudah beragama Islam akan beriman. Kerana ada juga di kalangan orang Islam yang munafik. Tapi tak apalah yang tu. Cuma sebelum saya masuk lebih detail tentang ayat ini, saya cuma nak maklumkan kepada tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang menonton muzakarah kita pada malam ini, iman merupakan inti kepada Islam. Maknanya, kita kata syarat nak jadi orang yang beriman mestilah kena Islam dulu. Dan inti kepada Islam itu ialah iman. Baik. Maka dalam ayat ini, dalam suratul Anfal ini, Allah menerangkan kepada kita tentang bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman. Lalu kalau kita tengok ayat itu, Allah mendahulukan perkataan innama. Kalau kita belajar bahasa Arab, innama ni dinamakan adatu hasrin. Apa makna adatu hasrin ni? Maknanya, yang pertama untuk mengkhususkan sesuatu penceritaan. Yang kedua untuk menguatkan sesuatu penceritaan. Dia berbeza dengan perkataan inna. Alif nun, sabdu bawah in, nun atas na. Inna. Inna juga dengan maksud untuk memperkuatkan penceritaan. Tetapi dia tak boleh mengatasi kekuatan yang ada kepada perkataan innama. Sebab bila masuk saja innama, maka cerita yang Allah nak bagi tahu kepada manusia itu lebih kuat. Cara untuk Allah benar-benar meyakinkan manusia tentang sesuatu penceritaan di dalam Al-Quran, maka Allah akan menggunakan perkataan innama. Jadi tadi saya sebut, kalau kita tengok ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat daripada suratul Anfal itu, Allah mendahulukan perkataan innama. Dengan tujuan yang pertama untuk mengkhususkan, yang kedua dengan tujuan untuk memperkuatkan sesuatu penceritaan.
Jadi dalam ayat ini, Allah nak khususkan tentang ciri-ciri orang beriman dan Allah nak memperkuatkan. Maksudnya Allah nak bagi tahu kepada kita dengan sebenar-benar cerita bahawasanya inilah ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Baik, dalam ayat ini Allah bagi tahu kepada kita tentang 5 ciri-ciri orang yang beriman. Dan apabila kita contohnya menepati kelima-lima ciri orang yang beriman itu, maka Allah bagi jaminan kepada kita. Allah akan bagi sesuatu kepada kita apabila kita menepati 5 ciri orang yang beriman itu. Sebab itu Allah gunakan perkataan innama, disebut adatu hasrin, ya, dengan tujuan yang pertama tadi saya sebut untuk mengkhususkan sesuatu penceritaan, mana ayat ni khusus untuk orang beriman saja. Yang kedua, untuk memperkuatkan sesuatu penceritaan. Contoh kita ambil innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Allah tak guna perkataan inna ya'muru masajidallah, tapi Allah gunakan perkataan innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya Allah kata, innama, ya, Allah kata sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah ialah orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah. Macam mana kita nak tahu orang yang benar-benar beriman ni orang yang mengimarahkan rumah Allah? Tadi sebab Allah gunakan perkataan innama. Begitulah dengan ayat malam ni, Allah nak bagi tahu inilah dia ciri-ciri orang yang beriman. Dan bila kita menepati ciri-ciri orang yang beriman, inilah dia ganjaran yang kamu akan perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak tahu? Allah gunakan perkataan innama. Baik. Jelas ya, tuan-tuan? Dalam ayat ini Allah bagi tahu kepada kita ada 5 ciri orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah kata yang pertama, innamal mu'minun. Sesungguhnya, hanya senya orang-orang yang beriman itu yang pertama Allah kata allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu ciri yang pertama. Apa makna dia? Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman yang pertama iaitu apabila disebut nama Allah, apabila dia mendengar kebesaran Allah, ya, maka wajilat qulubuhum, maka gementarlah hati-hati mereka. Ini ciri orang beriman yang pertama. Ya. Bila disebut nama Allah, bahkan bukan saja nama Allah, bila disebut keagungan Allah, bila disebut tentang kebesaran Allah, bila disebut tentang keperkasaan Allah, wajilat qulubuhum, maka gementarlah hati-hati mereka. Maknanya datang rasa takut. Ya, takut ni dia terbahagi kepada 2. Kita takut kepada azab Allah, ya, yang kedua kita takut kepada kebesaran Allah. Ini 2. Jadi bila diceritakan kepada kita tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang sifat kebesaran Allah, maka sebagai hamba kita rasa gementar, yakni kita rasa takut, kita rasa tunduk dan kita rasa rendahnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah, jauh. Kita nak bandingkan pemurahnya kita dengan pemurahnya Allah, jauh. Apa lagi? Kita nak bandingkan kemuliaan kita dengan kemuliaan Allah, jauh. Maka bila kita rasa jauhnya beza antara aku dengan Allah,
maka gementarlah hati kita. Gementar di sini maknanya hati kita semakin tunduk, semakin tawaduk, semakin merendah dirinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak nak jadi orang yang sombong. Orang yang sombong ni bila Allah bagi dia harta lebih sikit, maka dia sombong. Dia lupa siapa yang bagi harta kepada dia. Ini orang sombong. Bila Allah bagi dia ilmu, maka dia mula sombong. Dia mula membeza. Dia mula mencari-cari kesalahan orang lain. Ini contoh orang yang sombong. Yakni orang yang lupa sebenarnya yang bagi ilmu kepada dia. Dia boleh jadi alim tu bukan sebab dia bijak. Sebenarnya dia boleh jadi alim tu sebab Allah yang bagi dia ilmu. Nampak? Ini beza. Dia sombong dengan apa lagi? Pangkat. Dia sombong dengan darjat dia. Ini semua orang yang hati dia tidak takut kepada Allah. Maka ini bukan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Sebab dalam ayat tadi saya sebut, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, apabila disebut saja tentang nama Allah, ya, apabila disebut saja tentang segala kebesaran dan keagungan Allah, hati dia semakin tunduk. Nak sombong tak jadi sombong. Apalah yang aku nak sombongkan sangat bila aku banyak duit. Ya, sebab sebenarnya aku dapat duit banyak ni dengan izin daripada Allah. Apalah aku nak sombong sangat dengan ilmu. Sebab ilmu yang aku dapat ni pun sebenarnya dengan izin daripada Allah. Apalah yang aku nak sombong sangat dengan ketampanan. Ketampanan para serupa aku. Sebab ini semua anugerah daripada Allah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi hati dia semakin tunduk. Ya, bila semakin tunduk, maka inilah yang disebut oleh Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang beriman yang pertama, apabila disebut nama Allah, apabila disebut tentang kebesaran dan keagungan Allah, maka tunduk hati dia, gementar hati dia. Baik, itu ciri orang beriman yang pertama. Mudah-mudahan ciri orang beriman yang pertama ni ada pada kita. Kita hidup dalam masyarakat, jangan sombong. Kalau boleh dalam masyarakat ni, kita kena ada sifat cubit peha kanan, peha kiri terasa. Kita bantu jiran kita yang susah. Ada jiran kita yang susah, kita bantu. Susah dari sudut kewangan, kita bantu sekadar yang kita mampu. Kita bagi dia, contoh musim-musim COVID ni kan. Ya, mungkin ada di antara jiran-jiran kita yang terputus pendapatan, terputus bekalan. Jadi kita bantu dia. Maka ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Baik, boleh tuan-tuan? Itu ciri orang beriman yang pertama. Yang kedua Allah kata lagi, innamal mu'minun. Sesungguhnya. Ciri-ciri orang beriman yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Maka bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maknanya tuan-tuan, orang datang, contohlah, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Dia kata yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Apabila dibacakan kepadanya tentang kebesaran-kebesaran Allah. Ya, sesuatu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tersebut dibaca kepada kita mengkisahkan tentang kebesaran-kebesaran Allah. Zadathum imana. Maka bertambahlah iman mereka. Bertambahlah keyakinan mereka. Contoh dalam soal rezeki. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, rezeki ni Allah kata apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak akan ada satu pun makhluk Allah, terutamanya manusia, yang hidup di atas muka bumi Allah ini, melainkan Allah telah jamin rezeki mereka. Zadatum imana. Kita dengar ayat ni, ini satu jaminan daripada Allah. Maka bertambah keyakinan kita kepada Allah. Kita baca, kita dengar tentang kisah-kisah, Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Kita dengar ayat ini, maka bertambah yakin kita kepada Allah. Allah kata apa lagi? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai saja ajal mereka, sampai saja ajal kita, maka sesaat pun Allah tak lewatkan, maka sesaat pun Allah tak percepatkan. Bila kita dengar ayat-ayat ini, maka bertambah yakin kita kepada Allah. Dan banyak lagi lah. Allah bagi jaminan kepada kita syurga. Allah bagi ancaman kepada kita neraka. Bila kita dengar ayat-ayat ini, zadathum imana. Ya, kita dengar ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah lah, Tuhan yang menentukan baik dan buruk manusia. Zadathum imana. Bertambah yakin kita kepada Allah, bertambah iman kita kepada Allah. Itu ciri-ciri orang beriman yang kedua. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Boleh ya tuan-tuan ya? Ada soalan? Baik, anda Rasulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dah sihat. Saya ni sebenarnya Allah uji dengan penyakit COVID. Ya. Saya kena 23 Ogos yang lalu. Dan Alhamdulillah setakat ni saya dah 2 minggu baik daripada penyakit COVID lah. Dan saya rasa saya dah sampai tahap stage 4 dan 5, 4 ke 5 dah. Tapi Alhamdulillah Allah panjangkan umur saya lagi. Malam ni kita boleh sama-sama bermuzakarah. Alhamdulillah. Ya, baik. Baik, itu ciri-ciri orang beriman yang kedua. Baik. Dan ciri-ciri orang beriman yang ketiga, kata Allah, innamal mu'minun. Sesungguhnya. Ciri-ciri orang beriman yang ketiga, Allah kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sentiasa berserah diri kepada Allah. Dia sentiasa bertawakal kepada Allah. Dalam segala hal, ya, kita berserah diri kita kepada Allah. Dalam soal rezeki, kita berserah diri kepada Allah. Dalam soal baik dan buruk, dalam soal kehidupan kita, kita serah diri kita kepada Allah. Saya nak sentuh di sini tentang bagaimana kesilapan kita dalam memahami ketentuan Allah. Ia memang kita disuruh berserah diri. Tuan-tuan ya, berhati-hati apabila bercakap tentang soal ketentuan Allah. Kerana ketentuan Allah ni dia terbahagi kepada dua. Kita kata qada. Ketentuan Allah dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, saya sebut kat surau itu, ketentuan Allah yang manusia tak ada pilihan. Dan yang kedua, iaitu ketentuan Allah yang manusia diberi pilihan. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, apa contoh ketentuan Allah yang manusia tak diberi pilihan? Kita ambil contoh senang dan susah, kaya dan miskin. Ketentuan Allah, mana Allah yang menentukan susah dan senangnya manusia. Ya, bahagia dengan tak bahagianya manusia. Ini namanya ketentuan Allah yang manusia tak ada pilihan. Disebut al-musayyar. Ya.
Maknanya bahagia tak bahagia itu memang ketentuan Allah. Tetapi bagaimana manusia nak menggapai kebahagiaan itu, ini namanya ketentuan Allah yang manusia diberi pilihan. Bahagia tak bahagia, memang ini ketentuan Allah yang manusia tak diberi pilihan. Tapi boleh tak manusia usaha untuk bahagia? Jawapannya boleh. Manusia, dia boleh berusaha untuk bahagia, dan manusia boleh saja untuk tidak berusaha untuk bahagia. Jadi boleh manusia berusaha, manusia tak nak berusaha, ini namanya ketentuan Allah yang manusia diberi pilihan. Disebut Al-Mukhayyar. Jadinya tuan-tuan, bila manusia tak bahagia, disebabkan oleh sikap manusia sendiri, maka kita tak boleh salahkan Allah. Sebab memang bahagia tak bahagia itu ketentuan Allah. Tetapi bagaimana manusia nak menggapai kebahagiaan, bagaimana manusia untuk tidak berusaha untuk menggapai kebahagiaan, itu adalah ketentuan Allah yang manusia diberi pilihan. Kita ambil contoh lain mati. Mati ni ketentuan Allah yang manusia tak boleh pilih. Ini disebut Al-Musayyar. Tapi bagaimana manusia nak mati? Sama ada manusia nak mati husnul khatimah atau manusia nak mati su'ul khatimah, ini disebut ketentuan Allah yang namanya Al-Mukhayyar. Pilihan manusia. Manusia nak senang, manusia nak susah. Rezeki Allah yang tentukan. Ini namanya ketentuan Allah yang namanya Al-Musayyar. Manusia tak boleh pilih. Rezeki daripada Allah. Bagaimana cara manusia nak dapatkan rezeki itu, ini dinamakan Al-Mukhayyar. Ketentuan Allah yang manusia boleh pilih. Kita nak bahagia, kita tak nak bahagia. Ini ketentuan Allah yang manusia diberi pilihan. Ya, tapi bahagia dengan tak bahagia itu Allah yang punya. Tapi bagaimana manusia nak bahagia, bagaimana manusia tak nak bahagia, ini ketentuan Allah yang manusia diberi pilihan. Jadinya, bila kita nak berserah diri kepada Allah, biarlah kita berserah diri kepada Allah dalam hal keadaan kita berilmu. Contoh kita nak berserah diri kepada Allah, boleh. Tapi setelah kita berusaha. Dalam soal rezeki, rezeki Allah yang bagi. Rezeki ni ketentuan Allah untuk manusia yang manusia tak ada pilihan. Kerana tidak ada Tuhan yang akan bagi rezeki kepada manusia melainkan Allah. Tapi bagaimana manusia nak mendapatkan rezeki itu, manusia perlu berusaha. Ini disebut Al-Mukhayyar. Ketentuan Allah yang manusia diberi pilihan. Jadi bila kita dah usaha, barulah datangnya konsep berserah diri kepada Allah. Dan rupa-rupanya berserah diri kepada Allah ni, dia termasuk di dalam ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, Allah kata, Alladhi wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang beriman yang ketiga, iaitulah mereka-mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh Itu ciri orang beriman yang ketiga, iaitu orang yang sentiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Dalam hal keadaan dia berserah diri, dia memiliki ilmu. Ya, baik. Ada soalan untuk yang ketiga ni? Jelas ya? Baik. Yang keempat, Allah kata lagi, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, iaitu orang-orang yang sentiasa mendirikan solat. Allah tak sebut alladzina yu'addis shalah, tak ada. Tapi Allah sebut alladzina yuqimunas shalah. Apa maksud yuqimu dengan yu'addi? Kalau yu'addi maknanya orang yang menunaikan solat. Alladzina yuqimunas shalah,
Maknanya apa? Orang-orang yang mendirikan solat. Ada beza. Apa beza dia? Orang yang menunaikan solat adalah orang yang solat di dalam waktu solat. Macam kita sembahyang isyak. Sekarang ni ada orang sembahyang isyak. Dia kena niat adaan lillahi ta'ala. Kenapa dia kena niat adaan lillahi ta'ala? Sebab dia solat isyak di dalam waktu isyak. Tapi kalau dia nak solat maghrib dalam waktu isyak, dia tak boleh niat adaan, dia kena niat qadaan. Sebab adaan ni maknanya tunai. Apa makna tunai? Kita solat di dalam waktu solat. Ya? Baik, orang yang solat di dalam waktu solat itu dinamakan orang yang menunaikan solat. Dalam istilah bahasa Arab, yu'addis solat, yakni orang yang menunaikan solat. Kalau tuan-tuan perasan dalam ayat daripada suratul Anfal yang saya baca tadi ni, Allah tak gunakan perkataan alladzina yu'addis solah. Ciri-ciri orang yang beriman yang keempat Allah sebut alladzina yuqimunas solah, iaitulah orang yang mendirikan solat. Apa makna orang yang mendirikan solat ni? Baik, orang yang mendirikan solat ni maknanya dia bukan sekadar solat di dalam waktu solat, tetapi orang yang mendirikan solat ni dia lebih lagi, iaitu dia bawa segala sifat-sifat yang ada di dalam solat dalam kehidupan dia. Kalau dalam solat kita diajar supaya jaga mulut, jaga setiap tutur kata, maka di luar solat pun kita didik diri kita, kita pelihara setiap tutur kata kita. Maka inilah orang yang mendirikan solat. Tapi kalau dalam solat dia boleh jaga tutur kata, luar daripada solat dia tak boleh jaga tutur kata, orang ini belum lagi dikatakan orang yang mendirikan solat, tetapi hanya sekadar orang ini dinamakan orang yang hanya menunaikan solat. Dalam solat kita diperintahkan oleh Allah supaya jaga tingkah laku. Macam mana dalam solat kita jaga tingkah laku, macam itulah selepas daripada kita solat. Dalam kehidupan kita, kita jaga tingkah laku. Ya, manusia tak nampak, tapi Allah nampak. Kita tak ambil selipar orang. Jadi bila kita tak ambil selipar orang, sebab kita nak jaga tingkah laku kita, manusia tak nampak, tapi Allah nampak, maka orang ini orang yang tergolong di kalangan orang yang mendirikan solat. Tapi kalau dalam solat dia jaga perbuatan, luar daripada solat dia tak jaga perbuatan, maka orang ini hanya dinamakan orang yang menunaikan solat, belum lagi orang yang mendirikan solat. Jadi ciri-ciri orang beriman yang keempat Allah kata alladzina yuqimunas solah, iaitulah orang-orang yang sentiasa mendirikan solat. Kita jaga mulut kita, kita jaga tingkah laku kita, kita jaga hubungan sesama manusia, macam mana kita jaga hubungan sesama Allah, kita jaga hubungan dengan Allah. Maknanya solat mengajar kita untuk jadi orang yang baik. Macam mana dalam solat kita jadi orang baik, macam itulah di luar solat kita jadi orang baik. Maka inilah ciri-ciri orang beriman yang keempat, iaitulah orang yang sentiasa mendirikan solat, bukan sekadar menunaikan solat. Jelas ya tuan-tuan, ini ciri-ciri orang beriman yang keempat. Dan seterusnya kita laju sikitlah, kita boleh habis awal. Yang kelima, ciri-ciri orang yang beriman Allah kata innamal mu'minun, sesungguh-sungguhnya. Ciri-ciri orang yang beriman yang kelima iaitulah wa mimma razaqnahum yunfikun, orang-orang yang sentiasa menginfakkan hartanya, orang-orang yang sentiasa bersedekah, orang-orang yang sentiasa berzakat, orang-orang yang sentiasa membantu,
Orang-orang yang sentiasa apa lagi? Orang-orang yang sentiasa membantu orang susah. Bila ada lebih, kita bantu. Tadi saya sebut, kita ada lebih, kita bantu. Jangan makan seorang. Hari ni kita duk sibuk share dekat Facebook, dekat Instagram, mana kita pergi, apa kita makan. Pernah tak kita tanya masa kita share tu, masa kita share dekat Facebook, share dekat Instagram, pernah tak kita fikir, kita tanya, kita cakap dengan diri kita, entah-entah disebabkan aku share ni, di luar sana ada orang yang kecil hati dengan apa yang aku share. Kita tunjuk kita makan sedap-sedap, sedangkan di luar sana ada orang yang tak makan. Kalau makan pun makan benda ala kadar saja. Kita nak pergi bercuti, pergilah, tak apa. Kita nak makan dekat hotel, makanlah, tapi tak payah tunjuk kat orang, tak payah kita nak bagi tahu dekat orang. Ini bukan akhlak orang Islam. Ini bukan akhlak yang diajar oleh Islam. Akhlak yang diajar oleh Islam, kita bantu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita infakkan harta kita. Kita bersedekah, kita berzakat. Kita bantu orang susah. Cubit paha kanan, ibarat paha kiri kita terasa. Ini ciri-ciri orang beriman yang kelima. Ada 5 ciri-ciri orang yang beriman. Allah kata sungguh-sungguh berimannya 5 golongan. Yang pertama, bila disebut nama Allah, bila disebut kebesaran-kebesaran Allah, wajilat qulubuhum. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana. Yang ketiga, orang-orang yang sentiasa berserah diri kepada Allah. Allah kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang sentiasa berserah diri kepada Allah. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang sentiasa mendirikan solat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitulah orang-orang yang sentiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tuan-tuan, tak banyak, sikit pun tak apa. Jadi bila ciri-ciri 5 orang yang beriman kepada Allah ni Allah sebut dalam Quran tadi, maka Allah pun sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau kita ada ciri-ciri yang 5 tadi ni, maka kita tergolong dalam ayat yang Allah kata, mereka itulah orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah. Kalau kamu nak tengok, kalau kamu nak tahu, kalau kamu nak lihat, siapakah orang yang beriman kepada Allah? Allah sebut dalam suratul Anfal, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ada 5 ciri orang beriman. Bila kita menepati termasuk dalam 5 ciri orang yang beriman, Allah kata, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat darjat mereka. Maknanya apa? Walaupun tak apalah, manusia di dunia ni mungkin ada yang tak suka dengan apa yang dia buat. Tapi Allah akan perintahkan semua makhluk Allah di langit, iaitu malaikat, akan suka dengan orang ni. Allah angkat darjat dia. Ada manusia di dunia lagi Allah angkat darjat dia. Manusia sehinggakan manusia yang lain cari dia. Sehinggakan manusia yang lain akan sanjung dia. Akan pergi jumpa dia, minta berkat, minta doa, minta ilmu. Ini contoh Allah kata, lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat, Allah bagi ketenangan pada hati dia. Allah uji dia sakit, dia tenang. Allah uji dia dengan kemiskinan, dengan harta, dia tenang. Hidup dia tenang. Orang nak kaya, kayalah. Orang nak beli kereta baru, belilah. Dia tetap macam tu, dia tenang. Ini contoh lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat darjat mereka. Kemudian wa maghfiratun, Allah beri pengampunan kepada mereka. Hati dia sentiasa tunduk kepada Allah. Bertambah yakin dia kepada Allah. Bertambah berserah dirinya dia kepada Allah. Dia sentiasa memelihara solat. Dia sentiasa memelihara akhlak-akhlak solat. Kemudian dia berinfak hartanya di jalan Allah. Allah angkat darjat dia,
Allah beri pengampunan kepada dia, dan warizqun karim, dan Allah akan rezekikan kepada dia rezeki-rezeki yang mulia, rezeki-rezeki yang terpilih sahaja. Ya, Allah akan bagi rezeki kepada dia, mungkin rezeki yang tidak diduga. Hari ni orang sibuk cari rezeki dengan membanting tulang. Ada orang ni Allah bagi rezeki pada dia hanya dengan berzikrullah sahaja. Ini contoh orang-orang yang lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat darjat dia. Sebab rezeki ni dia terbahagi kepada dua. Ya, yang pertama, rezeki yang Allah akan bagi kepada manusia dengan ikhtiar manusia, membanting tulang. Kaya sebagai apa? Keluar pagi, balik petang, keluar pagi, balik malam. Maksud dengan usaha. Ada orang pula Allah bagi rezeki kepada dia dengan beramal. Baik, rezeki yang manusia dapat dengan cara manusia bekerja, ni disebut min asfali. Maksudnya rezeki yang datang daripada serendah-rendah martabat. Yang ni kita sombong. Walhal rezeki yang kita dapat ni daripada serendah-rendah martabat. Tapi ada manusia yang Allah bagi rezeki daripada setinggi-tinggi martabat, iaitu dengan cara dia beramal. Dia tak bekerja tapi dia beramal. Allah bagi dia rezeki. Tapi hanya orang terpilih sahaja. Kadang-kadang dia duduk rumah, orang datang bagi zakat dekat dia. Kadang-kadang dia tak bekerja, dia sampaikan ilmu saja, orang datang bagi duit dekat dia. Ini contoh rezeki yang Allah bagi kepada manusia dengan dua cara. Yang pertama, serendah-rendah martabat dan kedudukan. Yang kedua, semulia dan setinggi-tinggi kedudukan. Contoh, ini yang kita dapat apabila kita menepati 5 ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, saya rasa cukup sekadar itu. Bagi yang baru tengok, bagi yang baru masuk, yang baru menonton, tuan-tuan boleh tengok malam ni kita muzakarah 3 ayat daripada Suratul Anfal, iaitu ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan muzakarah kita pada malam ini tak banyak, sikit pun tak apa, dapat memberi manfaat kepada kita. Yang paling penting, tuan-tuan, kita beramal. Dan kalau boleh disampaikan ilmu yang kita dapat pada malam ni, kita sampaikan. Mudah-mudahan dia menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jadi kalau tak ada sebarang soalan, saya rasa saya nak tangguh kuliah dan muzakarah kita pada malam ni. Boleh ya? Boleh ke? Baik, amin ya Allah. Saya tak kuarantin di rumah. Saya tak pergi hospital. Tapi saya punya berat badan saya turun hampir 15 kilo. Ya, saya bukan sekadar tak lalu makan, bahkan saya tak boleh tidur. Dan sampai hari ini pun sebenarnya saya masih lagi tak pasti yang saya dah tidur ke belum. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya cuba nak tidur, pejam mata je, ada macam-macam lintasan, macam-macam gangguan. Sehingga boleh saya katalah COVID ni macam seumpama sihir zaman moden. Ya, dia macam sihir zaman moden lah. Bila pejam mata je, macam-macam lintasan. Dan bila kita, macam saya lah, bila malam saja saya jadi tak berapa minat dengan malam. Bila malam je saya tak suka, sebab bila nak tidur tu saya tak pasti saya dah tidur ke ataupun saya belum tidur. Jadi saya akan tanyalah zaujah saya setiap hari, saya dah tidur tak? Sebab bila tidur tu mungkin dia kata saya tidur, tapi telinga saya masih lagi dengar benda-benda luar. Itulah COVID. Selain daripada dia tangkap kita punya sendi-sendi, dia main mental kita. Alhamdulillah saya hidup sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan kepada saya. Dan pengajaran dia apa? Tuan-tuan, saya kata jangan takut dengan COVID.
tapi kita perlu berhati-hati dengan COVID. Sebagai orang Islam, kita diajar hanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.